Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Falakal hamdu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk kita sama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Kemudian kita akan isi masa yang ada untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada beberapa bulan yang lalu. Last ingat bulan 12 itu kan. 11 kan. Bulan 12 banjir. Kan? Surau ni kat pinggang aja. Rumah dekat bawah tak ada je. Bawah parking. Rumah tak naik air lah. Surau je lah ya. Tapi dah bersih ni cuci cuci ke cat lain? Cat lain. Oh, cat lain Oh, cat semua rosak je. Oh. Seri Muda yang teruk hari tu kan. Seri Muda belah mana? Sana pun tak berapa mahir buat insya-Allah. Oh, tapi sini semua naik air semualah. Rumah teres ni yang rendah-rendah tu habis ya. Oh, rumah flat untung tinggi, ya tak? Bawah tak ada. Tapi setengah flat bawah ada rumah. Ini parking itu kosong okey ya. Aduh, macam mana ya? Anak kat kampung masa banjir tu, cuti. Tapi Ana dah datang lah. Sehari dua sebelum kuliah kat sini, Ana dah ada kat sini. Sebab isteri Ana dah start kerja. Tak apalah ya. Baik. Hari tu kita telah menghabisi bab Al-Fitrah ya. Setelah kita ambil masa 2 kuliah untuk kita bincang tentang Babul Fitrah ataupun Khisalul Fitrah yang membabitkan siwak, khitan dan beberapa perkara yang lain simpan janggut lah, potong misai lah, cukur bulu ketiak lah kan, dan bulu kemaluan dan hal seumpama itu ya. Dan saya dah habiskan nota itu pada kuliah yang lalu. Ada nak tanya apa-apa bab tu? Cari-cari tak ada muka surat ke? Notana yang baru dah ada muka surat. Yang ni anak tak bubuh muka surat. Itu yang print tak ada muka surat dah tu. Tapi bab fitrah hari tu ya. Ada soalan nak tanya apa-apa? Baik. Kalau tak ada, kita proceed kepada tajuk yang baru pada malam ini. Itulah bab yang baru pula ya. Bab al-wudu ya. Walaupun pada sebenarnya maksud kepada taharah ialah sebagai persediaan untuk kita melakukan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suruh solat, kemudian Allah Taala suruh wudu. Jadi bab yang paling penting dalam kitab taharah, the book of purification, ialah babul wudu. Bab berwudu sebenarnya. Ya, kalau nak kira ya. Dalam kitab taharah ada 11 bab sekurang-kurangnya. Kalau nak kira hak sebenarnya nak bincang bab wudu. Tapi dek kerana wudu ni dia ada hubungan dan perkaitan yang rapat dengan hal-hal yang lain. Kan? Maka mau tidak mau terpaksa dibincangkan hal-hal yang berkenaan.
Contohnya kita nak wudu mesti dengan air. Sebab tu kita tak terus masuk bab wudu. Bukan kita lah, ulama-ulama dulu bahkan tidak ada yang terus memulakan dalam buku-buku fiqh mereka bab wudu. Tak ada. Kalau ada pelik sangat lah ya. Tak kira lah ulama dulu ke, ulama hari ni ke. Mesti dia memulai dengan bab air. Kerana untuk berwudu kita memerlukan air. Ya. Nah, kalau nak diikutkan dalam Quran, ayat yang menceritakan tentang ayat yang memerintahkan tentang wudu, ayat surah Al-Maidah, ya, ayat ke-6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Jauh sikit, kuat sangat. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pendek je ayatnya. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, surah Al-Maidah ayat ke-6 ya. Ayat wudu dalam Quran satu je. Surah Al-Maidah ayat ke-6. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berdiri untuk solat, bila kamu nak sembahyang, maka basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala-kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu hingga ke buku lali. Ada Allah Ta'ala sebut air? Tak ada. Tapi secara logically memang diketahui bila sebut basuh mesti dengan air. Tak. Jadi tak perlu Allah Ta'ala sebut air. Ya. Pasal manusia yang waras, yang berakal sudah pasti akan mengatakan bahawa basuh tidak boleh tidak dengan air. Jadi Allah Ta'ala tak sebut air. Takkan Allah Ta'ala nak ajar satu-satu kan, dia sebut basuh. Of course lah basuh dengan air. Manusia akan sudah mengetahui ya. Jadi bincanglah bab air dulu ya. Ada air yang boleh buat wudu, ada air yang tak boleh buat wudu. Jadi mau tidak mau dibincangkan ya. Kemudian air diletakkan pula di dalam bekas. Mana boleh kita ambil air tanpa bekas kan? Dulu-dulu air sungai, air laut, air perigi, albir, macam-macam air ya. Air bersih lama ni ulama kita nukilkan ada 7. Seumpama yang disebut hatta dalam mata tasawuf mazhab Syafi'i, mata Abi Syuja', al-ghayah wa taqrib, al-miyahu allati yajuzu biha tathhir sab'atu miyah. Air yang boleh digunakan untuk bersuci katanya ada 7 air. Dia pun sebutlah air laut, air sungai, air perigi, air mata air, air macam-macam dia sebut. 7 lah. Pahit dia tak sebut pahit. Dah tentu tak ada pahit. Kalau ada mungkin dia sebut. Mungkin lah ya. Jadi tak ada masalah. Yang penting ada air yang boleh kita gunakan, ada air yang tidak boleh kita digunakan. Lepas tu mesti ada bekas. Bekas ni pula orang Arab zaman dulu ada bekas diperbuat daripada logam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang Arab buat bekas air ni kadang-kadang daripada logam. Boleh jadi daripada emas ya. Boleh jadi daripada perak, boleh jadi daripada macam-macam. Logam ni makna benda keras lah ya, metal ya. Dan kadang-kadang diperbuat daripada kulit-kulit binatang ya. Ada pula binatang yang halal, yang suci, ada juga binatang yang najis. Jadi kalau air masuk dalam benda najis macam mana pula? Jadi sebab tu bab yang kedua, bab bekas-bekas air dan makanan. Jadi ulama kita telah menyusun bab ni mantiqiyan, logically teratur ya. Sampailah kepada bab-bab selepas itu. Mari malam ni bab wudu pula ya. Baru masuk bab wudu. Kalau nak kira sebenarnya wudu tu, tapi kerana perkaitan-perkaitan itu maka didahulukan beberapa bab yang lebih awal ya. Nampak? Baik. Bab wudu yang saya masukkan dalam nota ini ada beberapa bab. Pertama, fardu wudu. Kedua, sunnah wudu. Ketiga, syarat sah wudu.
Keempat, makruh wudu. Kelima, sifat wudu yang sempurna. Ya. Tak ada syarat, tak ada perkara yang membatalkan wudu, Ustaz. Ada. Saya masukkan dulu sapu di atas khuf. Ya. Kerana kadang-kadang kita tidak basuh kaki, kita hanya menyapu kaki kita di atas stokin-stokin ataupun apa-apa yang dipakai pada anggota badan. Jadi dia part of wudu. Jadi kita masukkan itu. Ada ulama dia letak ujung ni, tapi saya masukkan di tengah-tengah, ya. Lepas tu baru saya nyatakan perkara yang membatalkan wudu, ya. Dan perkara yang dilarang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai wudu, ataupun dalam istilah lain, orang-orang yang berhadas kecil, ya. Orang berhadas kecil tak boleh semayang, tak boleh tawaf, tak boleh sentuh Quran, ya, walaupun ada khilaf, ada perselisihan. Itu saya akan terangkanlah selepas ini, ya. Jadi ada berapa bab di situ? 6 ya, 7 kan. Baik. Sebenarnya setiap bab dia ada mukaddimahnya, ya. Cuma nota saya ni ringkas, ya. Saya tidak masukkan mukaddimah dalam mana-mana bab. Sebenarnya setiap bab dia ada mukaddimah dia. Macam fitrah dulu ada mukaddimah dia. Apa makna fitrah? Apa dalil-dalil pensyariatan fitrah? Saya ada sebut. Itu mukaddimah dia. Memang setiap bab tu dia ada mukaddimah dia, ya. Bab air pun saya ada mukaddimahkan juga tentang air yang disebut dalam Quran. Saya ada sebut dulu, ya. Sebab qada hajat, saya pun ada sebut tentang definisi qada hajat, ya. Ayat Quran surah At-Taubah, Allah Ta'ala memuji orang qada hajat dengan betul. Itu termasuk dalam mukaddimah. Kebiasaannya mukaddimah ni dia merangkumi beberapa perkara. Pertama, of course lah, definisi. Tapi buku ni saya tak masukkan definisi, ya. Setiap bab ada definisi. Kemudian yang kedua, kebiasaannya dimasukkan hukumnya, ya. Itu termasuk dalam mukaddimah. Yang ketiga, kalau ada fadilat atau ada hubungan dengan fadilat, dinyatakan fadilatnya. Kalau ada hubungan dengan kepentingan, dinyatakan kepentingannya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan pensyariatannya, ya. Wuduk pun sama, ada mukaddimahnya, ada intro kepada wuduk, ya. Sebelum kita baca tentang rukun wuduk atau fardu wuduk, kita pergilah mukaddimah sikit, ya. Baik. Pertama, sebelum kita bincang tentang bab-bab yang lain dalam wudu, yang perlu kita tahu ialah definisi wudu. At-ta'rif bil wudu, the definition of ablution. Apa itu wudu? Ya. Wudu secara bahasa, tuan-tuan, ialah bersih, suci, ya. Al-wudu'u lughatan al-wada'atu wan nadhafah. Wudu secara bahasa ialah suci dan bersih, ya. Itu yang banyak dinukilkan dalam mana-mana buku fiqh, mana-mana aliran, ya. Ia merujuk kepada basuhan untuk kita bersih. Of course lah kita basuh sebab nak bersih, ya tak? Takkan saja basuh kot, ya. Dan basuh ni sebenarnya dia tidak hanya bertujuan untuk suci daripada najis. Maknanya basuh juga untuk hal yang tidak najis. Tapi kadang-kadang dia kena basuh lah, ya. Hatta kalau kita lihat Rasulullah SAW, umpama diriwayatkan dalam Musnad Ahmad daripada Jabir radhiyallahu taala anhu, baginda juga bila melihat sahabat memakai baju yang agak lusuh, nampak macam kotor, tak ada najis pun, tapi Nabi suruh basuh. Nabi rajulan, Nabi SAW melihat seorang lelaki, macam mana hadis tu? Lupa. Nabi SAW lihat seorang lelaki, baju dia agak lusuh dan nampak macam kotor, tapi tidak ada najis. Nabi pun berkata kepadanya, ala yajidu ahadukum syai'an yaghsilu bihi saubah. Tidakkah kamu ada sesuatu untuk kamu basuh bajumu? Tak ada air ke rumah kau ni, baju tak basuh? Nabi nak suruh orang segak. Dan bila Rasulullah SAW melihat ada orang rambut macam sepah sikit kan, tak sikat, Nabi berkata kepadanya, amma yajidu ahadukum syai'an yusakkim bihi ra'sah.
ataupun syi'rah. Tak ada ke benda-benda yang boleh kau sikat rambutmu. Ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mementingkan penampilan. Penampilan. Jadi Nabi suruh basuh baju walaupun tidaklah ada najis, tapi nampak macam kotor, ya. Baik. Jadi wuduk cara bahasa maksudnya kita nak bersih, kita nak suci, ya. Cara bahasa macam tu saja. Al-wada'atu wan nadhafah. Ya. Secara syarah, wuduk ialah membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu sebagai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghuslu a'dha makhsusah bi syurut makhsusah ta'abbudan lillah. Ya. Al-wudu'u lughatan ghuslu a'dha, bukan ghuslu, ya, ghuslu. Arab ni dia lain, bagi atas lain, bagi depan lain. Kalau ghuslu makna mandi, ghuslu makna basuh. Ya. Al-wudu'u lughatan ghuslu a'dha'in makhsusatin bi syurutin makhsusah ta'abbudan lillah. Atau setengah kitab dia kata ma'niyah, membasuh anggota-anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu bersama dengan niat sebagai beribadah kepada Allah. Mana dia bukan semata-mata basuhan. Dan bukan semua benda kita basuh. Ada very specific anggota. Dan of course lah kita buat tu kerana beribadah kepada Allah. Ya. Jadi sudah merangkum. Jadi kita nampaklah itu kepentingan definisi. Supaya kita ada gambaran awal tentang sesuatu yang kita nak belajar atau sesuatu yang kita nak buat. Jadi kita dah nampaklah gambaran di situ. Oh, wudu ni makna basuh anggota tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Mana ada tata caranya, bukan boleh main basuh saja. Ya. Ya. Ada niat. Dan fungsi dia ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu definisi, ya. Saya suka definisi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Musa bila dia hurai buku yang dikarang oleh Syekh Al-Wahid Salambadi, ulama yang famous lah di Mesir. Hidayatul Mutanazzih, syarah kepada Bidayatul Mutafaqih, satu buku yang masyhur lah untuk pelajar universiti. Katanya al-wudu'u syar'an atau istilahan yutlaqu ala waslil wajhi wal yadain ila al-mirfaqain wa mashi ar-ra's wa ma ila dhalika min af'alil wudu. Katanya berwudu ialah satu perbuatan yang merujuk kepada basuh muka, basuh tangan dan basuhan-basuhan yang lain yang dikira sebagai amalan wudu. Ya. Jadi yang disebut dalam Quran hanya 4 anggota saja. Ya. Tapi jika dicampur-campur dalam hadis-hadis Nabi SAW, lebih daripada itu. Semua perbuatan-perbuatan ini, semua basuhan-basuhan ini, itulah wudu katanya. Ya. Itu definisi wudu. Yang kedua, termasuk dalam introduction wudu juga ialah hukum wudu. Apa hukum wudu? Hukmul wudu. Ya, the Islamic jurisprudence for ablution. Mana apa hukum kita melakukan wudu berkenaan. Hukum dia wajib jika kita ingin melakukan hal-hal yang diwajibkan wudu, dan sunnah jika kita ingin melakukan hal-hal yang disunahkan berwudu. That's it. Contohnya kita nak semayang, wajib berwudu. Jadi hukum berwudu untuk orang yang nak melakukan salat. Hukumul wudu fi haqqi man arada an yusalli. Hukum wudu bagi orang yang nak salat, wajib. Ya, wajib dia wudu. Kenapa? Karena semayang diwajibkan wudu. Jadi wajiblah wudu tu. Malah syarat sah solat ada 5. Salah satu ialah suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Suci daripada hadas kecil, wudu lah. Jadi hukum wudu. Sama juga bagi orang yang nak tawaf. Bagi ulama-ulama yang mengatakan wajib berwudu, tapi tidak semua lah, ya. Yang standard dalam mazhab Syafi'i, tawaf memerlukan wudu.
Jadi bila kita nak tawaf, kita wajib berwudu. Hukum wudu untuk tawaf wajib, sebagaimana hukum wudu untuk solat. Begitu juga kalau nak sentuh Quran. Apa hukum mengambil wudu jika kita nak menyentuh Quran? Wajib. Ya? Kerana menyentuh Quran adalah memerlukan ataupun mewajibkan wudu bagi majoriti para ulama. Pada ulama yang kata tak wajib wudu pun, tapi majoriti termasuk yang muktamad ataupun standard mazhab Syafi'i wajib. Jadi hukum wudu wajiblah ya. Dan begitulah jika ada hal-hal yang lain yang mewajibkan wudu. Baik, apa hukum berwudu kalau kita nak baca Quran? Sunnah. Kerana berwudu untuk baca Quran ataupun kerana baca Quran tak memerlukan wudu, tapi digalakkan, disunnahkan. Rasulullah SAW pada satu hari berwudu. Rasulullah SAW pada satu hari sedang buang air kecil. Lalulah Muhajir bin Qunfus, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan selainnya. Dia pun memberi salam kepada Rasulullah SAW. Bagilah salam, nampak Nabi kan. Dia pun, Nabi pun tak jawab salam. Lepas Nabi kencing, Nabi ambil wudu. Lepas Nabi ambil wudu, baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu lah ya, walaupun tidak dinyatakan lafaz Nabi jawab tu macam mana, tapi Nabi jawab after that. Kemudian Nabi berkata kepadanya, innahu lam yamna'ni an arud alaik walakin karihtu an azkurullah illa ala tuhur. Nabi kata tadi bukan aku tak nak jawab, tapi kerana aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan aku tidak suci. Ya. Jadi dikiaskanlah baca Quran di atas zikir. Kerana menjawab salam adalah zikir. Saya tak pastilah jika ada nas yang spesifik mensunahkan membaca Quran dengan wudu, tapi setahu saya ulama mengkiaskan zikrullah. Untuk berzikir kepada Allah kita digalakkan berwudu. Zikir ni subhanallah, alhamdulillah, dan termasuk baca Quran. Kerana baca Quran adalah zikir, malah ia adalah zikir yang paling agung ya. Dan begitu halnya ya. Jadi hukum ni tak sama. Ada kalanya dia wajib, ada kalanya dia sunnah. Melihat kepada kita wudu ni untuk apa. Kalau untuk semayang, semua semayang diwajibkan wudu. Semayang wajib ke, semayang tak wajib ke, pasal semayang memerlukan wudu. Mana-mana semayang. Jadi wajib lah ya. Itu yang kedua, kita panggil hukumul wudu. Hukum wudu. Jadi kita tahu dah, wudu ni ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah ya. Kalau kita tak nak buat apa-apa pun, saja-saja wudu saja. Kita ada kecil, tadi kentut kan, ataupun buang air besar, tak ada nak buat apa pun. Bukan aku nak semayang, bukan aku nak baca Quran, nak sentuh Quran ataupun nak baca Quran, tak ada nak buat apa pun. Macam mana pula hukumnya? Hukumnya tetap sunnah ya. Kerana berwudu pada setiap masa hukumnya amat-amat digalakkan. Ini masuk sunnah juga. Tak wajib, of course tak wajib, tapi masih disunahkan ya. Hatta kalau kita lihat Bilal bin Abi Rabah, Nabi SAW dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Dia ada dua riwayat. Satu ketika Isra' dan Mi'raj, satu dalam mimpi. Tak tahulah mana satu lebih kuat, Allah Ta'ala alam. Tapi cerita Nabi Muhammad SAW, dia dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Dia pun esok itu tanya Bilal, ataupun selepas itu dia tanya Bilal, ya Bilal, hadis ni hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim tapi relate bab ni dalam Sunan Abi Daud, pasal dia ada dua versi yang tak sama ya. Ataupun ada beza sikit lah ya. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah dalam Sunan Abi Daud. Biasa kita tahu bila Nabi tanya Bilal, aku dengan tapak kaki kau dalam syurga, kan apa yang kau buat?
Bila kata aku tak berwuduk melainkan solat 2 waktu, betul tak? Aku tak wuduk melainkan aku solat 2 rakaat. Solat sunat wuduk lah. Itu dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim. Adapun dalam Sunan Abi Dawud, bila kata aku tidak berhadas melainkan aku akan berwuduk. Ya. Jadi gabungkan kedua-duanya. Bila ni dia buat dua-dua. Pertama, dia sentiasa dalam keadaan wuduk. Asal batal wuduk je ada wuduk. Asal batal wuduk ada wuduk. Dan bila ambil wuduk dia solat. Ya. Pasal dua-dua nafs tu sahih. Dan dua-dua tu berlaku kepada beliau. Bila Nabi tanya, ada riwayat dia jawab, aku sentiasa solat selepas aku berwuduk. Ada juga riwayat dia kata, aku sentiasa berwuduk bila aku berhadas. Jadi gabung dua-dua tu, dia buat dua-dua lah. Ya. Dia kata, ma asabani hadasun illa tawaddatu indah. Tidaklah aku berhadas melainkan aku akan berwuduk ketika itu. Jadi antara sebab kenapa Bilal telah memasuki syurga walaupun dia belum mati lagi, ialah kerana dia sentiasa menjaga wuduk. Jadi menjaga wuduk ni satu ibadah yang pembelaannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh masuk syurga, ya. Sebab itu kita jangan berwuduk hanya ketika nak solat saja. Ya. Saya personally, alhamdulillah, saya sentiasa dalam keadaan wuduk. Ya. Kadang nak semayang tak payah duduk wuduk, pasal duduk dalam wuduk saja. Dan saya tak suka kalau tidak ada wuduk. Memang saya nak sentiasa dalam keadaan wuduk, ya. Mana tadi, ya? Definisi dah kan? Tadilah hukum dia, hukum definisi betul hukum, ya. Jadi ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Sunnahnya ada tempat-tempat yang disunahkan. Nanti ada dalam notan ni juga. Tak ada kot, saya tak masukkan. Tempat-tempat disunahkan berwudu. Ada tak? Ada tak ada? Tak ada lah, saya tak masukkan tu. Tak ada. Tapi tak apa, saya akan sebut depan. Ya. Jadi wudu ni ada kalanya hukumnya wajib, ada kalanya hukumnya sunnah. Wajib bila kita nak buat benda yang wajib wudu. Sunnah bila kita nak buat benda yang sunnah wudu. Tapi kalau tak ada dua-dua ni pun, hukum berwudu itu tetap sunnah pada bila-bila masa. Di atas keumuman ataupun galakan supaya kita sentiasa menjaga wudu, seumpama yang dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah. Baik. Itu yang kedua, definisi. Satu, hukum lain. Jadi kita dah nampak gambaran cara juga. Yang ketiga, perkara yang dikaitkan dengan wuduk juga dan termuat dalam mana-mana kitab para ulama bersabit dengan bab wuduk, ialah fadailul wuduk, the privilege of wuduk, kelebihan wuduk, fadilat, fadail, ya. Dan alhamdulillah agama kita ni boleh kata sebahagian besar lah daripada perkara yang disyariatkan kepada kita, ya, yang melibatkan kepercayaan, yang melibatkan amal ibadah, kebiasaannya ada kelebihan-kelebihan dan fadilat tertentu. Sebab itu kata Al-Imam Zakaria Al-Kandahlawi dalam bukunya Fadailul A'mal, katanya tarhib adalah termasuk dalam sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat tabsyir dan sifat inzar. Apa maksudnya? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyampaikan perkara-perkara yang baik ataupun menjadi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu kerana sifat baginda ni sifat dia tabsyir. Sifat Nabi ni sifat menyampaikan berita gembira, sifat tabsyir. Hatta Nabi sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai basyir. Wa ma arsalnaka illa lin-nasi basyiran wa nazira. Dalam Quran banyak Allah Taala sebut Nabi ni basyir. Apa nama basyir? Basyir ni ialah orang yang menyampaikan berita-berita gembira. Ya. Dan termasuk berita gembira ialah fadilat yang dilakukan
oleh kita dalam sebahagian amalan. Ya, jadi Nabi kata buat lagu ni dapat lagu ni. Buat lagu ni dapat lagu ni. Ada dapat pahala kan. Salatul jamaah afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Pemahaman Sahih Bukhari, Nabi kata daripada Ibnu Umar sampai semayang berjemaah lebih afdal daripada semayang bersendirian 27 kali ganda. Hadis Abi Hurairah juga lah Sahih Bukhari 25 kali ganda. Jadi kita semayang berjemaah dapat 27 kali ganda, ya. Fadilah lah tu. Kan? Ini satu berita gembira kepada kita. Kan? Selain daripada benda ni Allah Ta'ala nak bagi, lalu Nabi menyampaikan ia juga dapat memotivasikan kita. Boleh kata setiap amalan ada fadilah, tapi tidak semualah, ya. Tapi boleh kata sebagian besar ada pahala, ada amalan ada fadilah, ada amalan ada fadilah, ya. Memang Allah Ta'ala nak bagi, dan sebagai berita gembira kepada kita. Pada masa yang sama, ia memotivasikan kita lah untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab manusia ni tuan-tuan, kita belajar dalam psikologi, manusia ni memang dia tak boleh sekadar disuruh-suruh. Kita kena promise something sebagai motivation kepada dia. Alah, senang macam anak kita lah, ada tuan-tuan suruh anak main suruh aja, tak ada promise something. Kan? Cuba kalau kita suruh, kita promise something. Agak-agak dengan kita suruh tanpa promise something. Tapi janganlah asal suruh je promise, asal promise je suruh. Mana adalah from time to time, sekali-sekala kita bagi sesuatu janji. Suka tak suka anak kita, tak payah anak kita sendiri pun, kan? Manusia memang macam tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui akan keperluan kita. Manusia perlu fadilat dan janji-janji seumpama ini. Dan tak salah kalau kita nak fadilat pun, tak salah. Apa salahnya? Kalau salah, Nabi tak ajar lah, dan Nabi tak bawa lah benda tu. Malah tidak akan diwahyukan oleh Allah. Sebab tu kalau bagi orang yang belajar tasawuf mendalam-mendalam lah, tasawuf ni kalau first layer okey, tapi kalau second layer, third layer, layer atas ni mula nak merepek lah kadang-kadang, kan? Sampai tak boleh nak mengaitkan amalan dengan pahala, fadilah. Jadi tak ikhlas pula dia kata. Biarlah beramal betul-betul kerana Allah. Kalau kita beramal kerana nak pahala, syirik khafi. Itu tak benar sama sekali. Itu ada yang tak selari dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Mana boleh benda syirik? Kita beramal kerana Allah. At the same time, kita nak pahala dan balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta dalam Quran jelas sekali Allah Ta'ala sebut antara sifat orang yang beriman ialah dia nak balasan-balasan Allah, pahala-pahala Allah. Dan tak cukup dengan itu, para anbiya sendiri sama, dia berbuat satu kebaikan of course lah kerana Allah, tapi dia betul-betul nak akan balasan dan pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak salah dan tidak ada apa-apa masalah syirik atas umpamanya. Itu dipanggil idea-idea yang tidak selari dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ya. Tak dinafikan lah, ya. Sebab itu ulama kita ramai yang mengarang buku jawab balik idea-idea seumpama ini. Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah dalam bukunya Talbis Iblis ada 10 bab. 4 bab saja dia kritik ahli-ahli sufi pada zamannya kerana berlebih-lebihan. Samalah ni isu ini, tak ada masalah sama sekali, ya. Baik, fadilah. Fadilah pun sama, ia adalah part of syarak. Dia ada sebahagian daripada syarak. Kenapa? Kerana ia melibatkan sifat Rasulullah SAW. Nabi beritahu fadilah itu, fadilah ini, dapat itu, dapat ini, dapat pahala, dapat syurga, dapat macam-macam. Ya. Dan sebahagian fadilah datang menerusi hadis-hadis Rasulullah SAW dan tidak ada dalam Quran. Hadis lah yang banyak sebut pasal fadilah ni. Mungkin ada juga sebahagian dalam Quran, Allah Ta'ala alam, tapi banyaklah hadis Nabi. Ya, sifat tabsyir Nabi ni menyampaikan berita-berita gembira. Fadilah adalah salah satu daripada, ya. Dan of course lah bila fadilah tu related to paradise, dia melibatkan syurga. Lepas tu kata berita gembira. Kalau kita menafikan fadilah dengan hal-hal yang negatif, kita telah menafikan sifat Rasulullah SAW. Wal a'yazubillah. Sama juga satu lagi sifat Nabi ialah inzar.
Kata Al-Kandahlawi. Itulah Nabi menjemput ancaman-ancaman. Kau buat maksiat begini, dapat balasan begini. Kau buat maksiat begini, dapat balasan begini. Umpama Nabi sebut dalam hadis Ubadah yang dia akan Sahih Bukhari. Orang tinggal semayang, Nabi ditunjukkan. Dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memecahkan kepalanya pada batu. Hentak kepada kat batu. Pecah kepala. Elok balik. Hentak lagi. Kan? Itu inzal. Sebagaimana fadilah termasuk dalam bab tabsyir, berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah, azab-azab seumpama ini juga termasuk dalam inzal, ancaman. Sifat Rasulullah selain daripada menyampaikan hal-hal yang menggembirakan kita, dia juga menyampaikan benda yang nak memberi kita supaya berjaga-jaga dan berhati-hati. Kalau kita menafikan fadilah, jadi kalau ibadah tak boleh cerita fadilah, jadi dosa pun tak boleh cerita lah kena azab begitu, kena azab begini. Kerana dua tu adalah prinsipnya sama. Fadilah kerana nak memberitahu berita gembira, azab kerana nak memberitahu berita sengsara. Dan kedua-duanya adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fadilah mesti kita tahu. Sebab itu ulama kita karang buku khas tentang fadilah. Banyak dalam market. Tinggal kita belajar dan baca saja. Hatta kalau kita pergi ke buku toko-toko buku agama kan, kedai-kedai buku agama. Buku kitab lama kok, jaranglah kitab lama ya. Saya tak pastilah ya, tapi kalau kita buku-buku baru yang ditulis oleh ulama semasa, memang banyaklah tentang fadilah-fadilah amal ya. Baik. Dan bab fadilah ni, Al-Alam sebut fadilah, sebenarnya fadilah ni dia very simple. Fadilah merujuk kepada kelebihan-kelebihan yang dinyatakan dalam syarak menerusi nas-nas terutama yang sahih berkaitan dengan kelebihan sesuatu perkara, terutama amalan lain. Tapi ada juga fadilat tentang keimanan, itu fadilat bersabit dengan kepercayaan. Dan fadilat ni tuan-tuan dia ada dua jenis ya. Fadilat ni dia ada tiga jenis. Pertama, fadilat yang berasaskan kepada nas-nas yang sahih. Itu yang kita akan sebut tentang fadilat wudu. Wudu ni ibadah yang disebut oleh Allah dalam Quran, surah Al-Maidah ayat 6 saya dah baca tadi kan. Disebut pula dalam hadis-hadis Nabi, Nabi ajar cara wudu, Nabi sebut macam-macam tentang wudu. Ya. Nabi sebut pula kelebihan-kelebihan wudu. Ya. Jadi fadilat yang berasas kepada nas-nas sahih seumpama ini, yang sepatut kita belajar dan kita amalkan dan kita sebar-sebar sesama kita. Itu yang pertama. Ya, fadilat ni ada tiga. Pertama, fadilat yang berasas kepada nas-nas yang sahih. Macam wudu ada hadis-hadisnya. Kalau kita belajar ada buku-buku fiqh bahkan memang banyaklah kelebihan-kelebihan wudu yang menjadikan kita ni sentiasa nak berwudu. Macam tadilah kan, jaga wudu masuk syurga. Ya. Fadilat ni tuan-tuan, kalau sebut masuk syurga, tak sebut fadilat lain. Kan? Ada fadilat pahala, ada fadilat darjah, ada fadilat begitu, ada fadilat begini. Tapi kalau fadilat syurga, that's it. Nak apa lagi? Kan? Kita boleh kata the ultimate reward lah. Reward paling okey lah. Bila tapi fadilat lain pun ya juga. Semua fadilat membawa kepada syurga. Tapi kalau dah sebut fadilat tu sendiri syurga. Memang banyak juga fadilat dalam bab wudu ni yang Nabi sebut secara sahih, ada Sahih Bukhari, Muslim berkaitan dengan syurga. Banyak hadis yang Nabi sebut wudu begini syurga, wudu begini syurga. Jadi jelas sekali ia adalah ibadah untuk kita lakukan, bukan hanya untuk kita semaya, tapi untuk kita menjaga setiap masa kalau boleh lah ya. Yang kedua, fadilat yang berasas kepada nas yang dhaif atau nas yang tidak sahih. Dalam bab wudu saya tak pasti jika ada nas-nas yang dhaif. Tapi dalam bab-bab yang lain memang ada lah ya. Dia panggil fadilat yang berasaskan kepada nas yang tidak sahih. Tak sahih ni merujuk kepada dhaif. Boleh dipegang, boleh diamalkan jika ia tidak terlalu dhaif, dengan syarat kita tidak iktikad dia sunnah. Boleh amal, ada dhaif ni tidak ada masalah. As long as dia tidak terlalu dhaif, seperti hadis-hadis yang teruk lah ya, hadis munkar, hadis wahid gitu. Tapi kita hadis yang tak yang berat. Malah jika ia berasas kepada hadis yang palsu ya, maka tidak boleh.
Hadis dhaif ni kalau lain banyaklah, macam hadis tentang, dulu saya pernah baca hadis bersiwak, saya pernah setor dulu, semayang dengan siwak lebih afdal daripada 70 semayang tanpa siwak. Itu hadis yang masyhur, hatta banyak termuat dalam buku-buku fiqh. Tapi sayang sekali ia hadis yang disepakati dhaif. Tidak ada ulama yang mensahihkannya. Hatta Imam Nawawi dalam Al-Majmu' juga mendhaifkan. Salatun bisiwak afdal min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Rak'atun bisiwak afdal min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Ataupun salatun bisiwak khairun, ataupun afdal min sab'ina salat bighairi siwak. Semayang satu rakaat ataupun satu solat dengan siwak lebih afdal daripada 70 semayang tanpa siwak. Siwak sugi lah ya, masuk gigi. Ya. Hadis itu tidak sahih sama sekali. Dia dhaif. Ada fadilah tu, tapi dia dhaif ya. Boleh amal tapi tak boleh percaya. Itu makna dhaif ya. Sama juga banyak lagi yang lain ya. Saya tak apa fokus sangat babak dhaif palsu ni. Tapi jika ada yang dhaif palsu, maka kita tidak boleh. Kerana yang sahih sudah memadai. Sebab itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya dia kata innamal hadisus sihah la ghunyah. Sesungguhnya hadis-hadis yang sahih sudah memadai. Macam kita belajar bab wudu kan. Saya akan baca hadis-hadis yang sahih tentang wudu dan dia sudah memadai ya. Insya-Allah. Insya-Allah itu saya sambung sikit. Habis bab fadilah dalam malam ni. Kira mukadimah wudu lah. Next nanti kita baru baca rukun wudu. Bismillah.
La ilaha illallah Allahumma rabbana tasbihatil qa'imah Muhammadin wasilati fid dunya wal akhirah. Okey, baik. Balik pada yang tadi, hadis itu walaupun diriwayatkan dalam kitab hadis, ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ya, kalau bagi yang belajar, ya. Hatta ada diriwayatkan juga dalam Sunan Al-Baihaqi, ya. Dan of course dah termuat dalam buku-buku fiqh, tapi ia tidak sahih, ya. Memanglah kita bersiwak, tapi bukan kerana fadilat tu, ya. Kerana saya dah sebut dulu hadis-hadis tentang siwak, kan. Siapa-siapa yang bersiwak mendapat keredaan Tuhan. Saya baca hadis Aisyah dulu, kan. As-siwaku matharatul li fam mardatul li rabb. Hadis An-Nasa'i daripada Aisyah. Ya, siwak menyucikan mulut dan meredakan Tuhan. Cukup lah. Kita siwak, Allah Ta'ala redha kat kita, kan? Jadi yang tidak sahih itu tidak perlu sama sekali, ya. Dua, sama jugalah macam kita dulu sering dengar lah kecil-kecil orang kata pakai serban ni ibadah, kalau semayang berganda-ganda. Memang ada hadisnya, ya. Salatun bisiwak afdal min 70 salat bighairi siwak. Itu yang kita nak buat tu, sembahyang dengan bukan siwak. Salatun bi imamah khairun min 70 salat bighairi imamah. Semayang dengan serban, 70 kali semayang tanpa serban. Itu kita biasa dengar, ada ustaz-ustaz yang baca di kampung-kampung dulu, kan, dia baca kitab Jawi lama, ya. Memang ada hadisnya, tapi hadis yang tidak sahih, ya. Boleh pakai serban kerana ia adalah pakaian Rasulullah SAW. Tapi fadilat-fadilat yang tidak sahih kita tidak berpegang. Dalam setengah keadaan boleh kita buat, tapi nak berpegang tak boleh lah, kerana tidak sahih, ya. Itu kalau dhaifnya sedikit. Kalau dhaif yang berat, atau kalau palsu, tak boleh lah, ya. Of course kita tak boleh percaya atau berpegang dengannya. Dan kalau ia melibatkan amalan, tak boleh diamalkan sama sekali, ya. Baik. Dua, yang ketiga, fadilat yang tidak ada asal. Tadi sahih, of course lah ada nas. Yang kedua dhaif, of course lah ada juga nasnya, cuma nas tu tak sahih, kan. Mana ada toleransi lagi lah di situ, dhaif sikit, dhaif berat, ada perbahasan lagi lah ulama bahas di situ, ya. Ni tidak ada sandarannya langsung, tak ada nas lah, ya. Itu disebut sebagai yang tidak ada asal, ya. Dalam konteks wudu, umpamanya kita berwudu, setiap kali kita basuh muka, basuh tangan, ada doa-doanya, ada doa itu, ada doa ini, ya. Kita fahamlah, kita ni di tanah Melayu ni kita banyak buku, kita belajar buku Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad paling bangi tu, kan. Buku tu yang kita belajar kecil-kecil dulu pun. Memang dalam buku itu diajar kepada kita doa-doa berkenaan, ya. Tapi dalam buku-buku muktamad, termasuk yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, doa itu sudah tidak ada, kan. Hatta ulama besar kita, Imam Nawawi, amat, kita kata macam menentang lah bacaan itu. Hampir ke semua bukunya dia kata la aslalahu, tidak ada asal baginya, mana tidak ada nas, ya. Bahkan tak perlu kita nak doa satu-satu, tak perlu, ya. Kita wuduk saja, banyak lagi wuduk dapat syurga, nak apa lagi. Jadi Imam Nawawi kata la aslalahu, lam yadhkuruhu Syafi'i walal ashab al-mutaqaddimun. Katanya dah tidak ada hadis, Imam Syafi'i pun tak pernah sebut, ulama Syafi'i pun tak pernah sebut, ya. Tapi kita tak nafilah, adalah sebahagian buku-buku fiqh tu. Sebab tu bukan semua buku fiqh ni, bukan semua yang ada tu kita pakai. Yang mana ulama-ulama besar kita saring, yang maka yang itulah kita ikut. Tapi kalau kita belajar satu buku, kita nak bawa sampai hari kiamat. Jadi tak tahulah. Tapi kita belajar banyak buku, rujuk banyak ulama, baru kita tahu, ya. Itu tidak ada asal lagi. Ada juga wuduk dikaitkan dengan menyembuhkan penyakit, itu pun sama. Setahu saya tidak ada nas, ya. La aslalahu, tidak ada nas. Wuduk ni boleh sembuh penyakit. Tu
contoh orang sihir suruh ambil air kat masjid pula apa semua tu. Kan? Lepas tu dia tak ajar pula, dia ambil air kolam tu minta dengan imam masjid ke apa, main ambil je. Mana boleh kita ambil air kat masjid tu bawa balik? Tu air wakaf, air orang bayar kan. Minta lah dengan imam kalau nak balik pun. Tapi dari sudut wuduk menyembuhkan penyakit, tidak ada sandaran sama sekali. Kalau ada pun, ada. Itulah penyakit ain. Pasal ada sahabat, dia terkena penyakit ain, Nabi suruh sahabat yang lain berwuduk, lalu Nabi membasuh badannya dengan air wuduk itu. Penyakit ain saja. Tahu penyakit ain? Penyakit ain ni ialah penyakit yang terasa dengan dia panggil ain ni mata. Bila seorang itu melihat akan seseorang, lalu dia ajaib dan dia memujinya tanpa dia memuji Allah, orang tu akan kena penyakit ain. Ya. Ada sahabat ni dia puji sahabat yang lain, dia tak sebut nama Allah, sahabat tu kena ain. Jadi Nabi suruh sahabat yang memuji tadi ambil wuduk, air wuduk tu dibasuh, dimandikan daripada sahabat tadi. Adalah Sahih Bukhari atau Muslim. Itu dia panggil penyakit ain. Sebab tu kalau kita nak puji siapa-siapa ataupun kita melihat seseorang, kita takjub lalu kita tidak memuji Allah, orang tu boleh kena penyakit ain. Sebab tu kita menonjol-nonjolkan anak kita, isi kita di Facebook contohnya, tak apa digalakkan. Takut bila orang takjub, orang tidak puji Allah, dia boleh kena penyakit ain. Kita pun fikir, pasal apa dia nak kena penyakit sedangkan dia tak salah apa pun. Allah Ta'ala alam. Macam kita lah, kita buat kereta laju, tak ikut undang-undang, kita langgar, kawan tu mati, kawan tu boleh kita kata pasal apalah Allah Ta'ala matikan dia, yang salah kawan tu yang langgar, dia yang cuai, betul tak? Patut Allah Ta'ala ambil nyawa dia lah. Dia bukan itu lah. Jadi penyakit itu ada. Wuduk boleh menyembuhkan penyakit ain. Adapun penyakit-penyakit lain kita tidak tahu. Ramai sahabat tuan-tuan jumpa Nabi bagi tahu sakit, Nabi hantar pada tabib. Nabi baca doa, Nabi baca zikir, begitu dan begini, tapi tak ada riwayat Nabi suruh dia wuduk, ambil air wuduk ke, buat mandi ke, tak ada. Ada orang suruh buat minum pula wuduk, kan? Air wuduk suruh minum lagi. Air tu dah lah air tak lapis. Kuman dia penyakit dia satu hal kan. Ada juga dakwaan air wuduk boleh melembutkan hati, Allah Ta'ala alam. Ni benda yang kita kata, boleh kata benda pelik-pelik lah kan? Ambil wuduk, tak ada air, lepas tu bagi anak kita minum, insya-Allah lembut hati. Air wuduk tu dah lah tak bersih, dibuat minum. Kalau suruh anak tu mandi boleh kira lagi, ni suruh minum, sian anak tu, sakit anak tu nanti. Tak perlu sama sekali hal-hal seumpama itu, tak ada kena-mena. Itu dipanggil fadilat-fadilat yang dikaitkan dengan wuduk yang tidak ada asal. Satu nombor 2 tadi okey. Ni sebenarnya tidak ada asal. Biasalah tuan-tuan kan. Banyak benda yang dikaitkan. Dan hal awal fadilat ni sebenarnya dia mesti ada nas. Kenapa? Kerana prinsip fadilat itu sendiri. Fadilat ni apa yang Allah Ta'ala beri. Dan apa yang Allah Ta'ala beri tidak ada sesiapa tahu melainkan dengan jalan wahyu. Mana awak tahu buat ini dapat ini, buat ini dapat ini, buat ini dapat ini. Ataupun buat pasal fadilah ni Allah Ta'ala bagi. Macam mana awak tahu Allah Ta'ala bagi? Jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh memberitahu akan fadilat-fadilat tertentu. Orang lain tak boleh beritahu. Terutama yang bersabit dengan agama lah. Kalau fadilat dunia tak apa, dia boleh based on analysis, hipotesis. Ni bab agama kan. Semayang begini dapat kelebihan begini, wuduk begini dapat kelebihan begini, sembuh penyakit ke apa kan. Mana awak tahu? Pasal yang nak bagi tu Allah. Awak dapat wahyu daripada Allah lah. Ya. Dan ulama kita memang karang banyaklah buat fadilat ni. Yang penting. Dan wuduk ni tentu ada banyak fadilatnya. Saya tak dah nak baca. Saya sempat sebut tentang prinsip fadilat saja. Dan memang ada fadilat-fadilat yang sahih dan amat menarik sekali. Yang mungkin saya akan baca pada kuliah yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan? Tak ada, kita semayanglah. Qul qawli hadza wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya baca 4-5 fadilat wudu. Sebab dalam fiqh tuan-tuan tak kurang ada beberapa fadilat wudu daripada nas yang sahih. Daripada apa yang dikaitkan dengan pahala sampailah kepada masuk syurga. Menarik-menarik semua. Kerana dia satu ibadah yang besar. Of course lah. Pasal Nabi wudu ni tuan-tuan, bukan 1 hari, bukan 2 hari, bertahun-tahun daripada awal dia menjadi Nabi sehinggalah kepada dia wafat. Itu ibadah yang besar. Kan? Hingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ajar satu-satu pula tu.
Kalau nak diikutkan wudu ni cukup Allah Ta'ala perintah wudu saja. Kalau nak diikutkan semayang Allah Ta'ala tak ajar satu-satu dalam Quran. Tapi wudu Allah Ta'ala ajar satu-satu. Maka dia adalah satu ibadah yang very special. Sebab itu fadilah yang dikaitkan dengan ini juga very special. InsyaAllah Ta'ala aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh kuliah dan perkongsian kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.